Alhamdulillah. Okey, sebelum kita start kelas kita pagi ni, kita baca doa dulu Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Untuk pagi ni kita akan sambung apa yang Cikgu Faizah dah ajar semalam mengenai sistem pembumian. Okey, dan cikgu tengok semalam pun banyak nota yang nak suruh dibuat tu. Okey. So jadi cikgu ambil inisiatif hari ni lah. So untuk hari ni, pagi ni je kita buat online. So nanti untuk tengah hari nanti pukul 12.30 tu kelas kita offline lah. Jadi awak boleh guna masa tu untuk siapkan nota. Nota semalam dan juga nota hari ni. Okay, macam cikgu dah cakap sebelum ni, kalau buku awak dah habis, ambil je buku yang mana-mana, tulis dulu. Sebab kalau lah kami nak tolong belikan pun dekat koperasi pun, tak boleh nak tinggal dekat guard lah sekarang ni. Sebab guard sekolah kita pun itu dah ada yang positif COVID. So, cikgu-cikgu pun dah tak dibenarkan lah nak tinggal apa-apa bahan di pondok guard. Okay, jadi cikgu harap kerjasama semua. Okay, walaupun buku nota awak dah habis ke apa ke, minta tolong cari buku apa-apa pun. Sebab kita pun tak tahulah sekolah ni, online ni pun sampai bila. Mungkin tahun depan kot baru jumpa balik. Jadi kalau lah masih berterusan lagi, tahun 4 ni kita akan habis semua teori lah. Nanti buka sekolah tahun depan, baru kita akan proceed kepada amali. Okay, sebelum cikgu ni continue, kita update attendance dulu Okay, Ikmal. Okay, jap. So hari ni kalau cikgu terlebih masa sikit, cikgu minta maaf sebab tengah hari tu kita kira offline lah. So kalau sambil cikgu mengajar, sambil nak breakfast pun dipersilakan. Okay, jap. Cikgu ni tak banyak mana pun, sikit je. Lokman, Irfan Hakimi. Okay, dah Abdullah ada. Okay, Haris Afiq. Alright. Alamak, saya tak nak keluar ni. Sekejap Okay, boleh nampak slide cikgu ke? Boleh. Okay. So hari ni kita akan sambung lagi pengujian pembumian. Jadi kita revise balik apa yang Cikgu Faizah dah ajar semalam. Okay. Untuk amali pembumian ni kita akan buat di luar bengkel nantilah. Okay. Akan ada 2-3 tempat yang kita akan buat pembumian. Satunya di belakang bengkel RBT tu, atau bengkel kemanusiaan hidup tu. Lepas tu di belakang Dewan. Lepas tu kalau sempat nanti kita akan buat di Padang sekali lah. Okay, pembumian ni sebenarnya kita nak uji adakah sistem pembumian ataupun kawasan tanah kawasan tersebut tu dalam keadaan baik, dalam keadaan elok ataupun sesuai untuk kita nak lakukan sistem pembumian tu. Sistem pembumian ni penting lah, sebab untuk nak jaga kita punya keselamatan. Tak kisahlah keselamatan alat, keselamatan pendawaian dan juga keselamatan pengguna. So, setiap bangunan dimestikan adanya sistem pembumian. Okay. Masih sebagai sistem perlindungan Tapi awak kena tahulah, sistem pembumian ni akan dibahagikan kepada 4, iaitu ada kotak pembumian, ada elektrod bumi, ada pengalir keterusan bumi dan juga pengikat bumi. Yang macam awak dah belajar tu. Untuk sistem pembumian, yang law ni peraturan cikgu tak sentuh lah, sebab Cikgu Faizah dah sentuh kan. Cuma yang kena ingat ni, sistem pembumian dia ni kalau untuk berkaitan dengan PAB, kalau untuk 10 mA untuk pemasangan di kawasan lembap
ataupun di kawasan hiburan awam. Maknanya kalau dekat taman permainan apa semua, kalau yang nak wujudkan elektrik kan dekat taman mainan kan ada lampu apa semua kan. Situ kena pasang dengan PAB dia saiz 10 mA. Untuk pemasangan peralatan mudah alih dan dikendalikan dengan tangan, ni biasa kat rumah kita akan guna PAB 30 mA dan 100 mA. 30 mA tu untuk ni lah soket. Kalau 100 mA untuk pemasangan tetap dan tidak berkenaan tangan, dan 100 mA untuk ditahan lampu dengan kipas. Okey. Pembumian ni yang awak belajar semalam ada dua jenis, itu pembumian sistem. Pembumian sistem ni maksudnya secara mudahnya adalah pembumian yang kita pasang pada sistem KFA kita lah. Okey, pada kotak fuse agihan. Awak kena faham, kita buat KFA kita tu memang akan ada terminal bumi dengan terminal neutral kan. Macam kat sini dia dua-dua neutral. Tapi yang kat sini ni, dia terus kesambungkan kepada elektrod bumi. Okey, dia join sekali dekat dia punya terminal bumi. Lepas tu satu kabel ditarik keluar rumah. Diikat dengan sistem pembumian yang berada di luar rumah. Okey. Dan juga pembumian ni selain pada untuk rumah, kita kena juga buat pembumian untuk peralatan. Maknanya setiap alat-alat yang mempunyai penggunaan yang tinggi macam mesin gerudi ke mesin basuh, mesin pengering, dapur elektrik, kesemua tu mesti mempunyai pembumian ataupun secara mudahnya kabel E lah. Okey, dengan ada wujudnya kabel E, dia akan jaga pembumian untuk peralatan tu. Kalaulah tak ada pembumian pada sistem peralatan, boleh menyebabkan alat tu rosak kalau berlakunya litar pintas ataupun berlakunya lebihan arus beban load. Okey, overload. Okey. Jadi sebab itulah kalau kita nak beli peralatan elektrik, kita kena pastikan peralatan tu yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 pin pada power point dia. Pada plug dia. Plug dia yang jenis 3 pin. Sebab kalau kita beli yang jenis 2 pin tu, tu dia tak ada perlindungan sebab hanya ada kabel live dengan kabel neutral. Okey, sebab itulah kalau TV yang jenis guna 2 pin, kalau ada kilat ke apa semua, dia akan cepat rosak lah. Okey, kena berhati-hati. Okey, cikgu ulang dulu. Untuk nak buat sistem pembumian ni, okey, ada 3 bahagian utama. Yang pertama kita panggil elektrod bumi. Okey, kita ada pipe kuprum, pipe galvani, rod kuprum, plug dan juga jalur kuprum. Pengalih yang kedua, bahagian kedua adalah pengalih peringkat utama, iaitu sambungan antara punca bumi, pengguna dengan logam terdedah dan saiz minimum kabel yang akan digunakan adalah 10 mm kuasa 2. Okey, itu saiz minimum. Kalau lagi besar lagi baguslah. Ni saiz ni maksudnya nak diikatkan keluar di bahagian rumah tu. Yang nak ditanam di dalam tanah. Minimum dia 10 mm. Tapi kena ingatlah dalam tanah tu bukannya kita tanam direct kabel tu. Kabel tu tetap dimasukkan ke dalam pembuluh lah. Okey. Yang saiz pengalih pembumian sama dengan saiz kabel fasa sehingga 16 mm kuasa 2. Sama ada 1.5 hingga 16. Okey, 16 mm kuasa 2 jika saiz kabel fasa antara 16 mm square hingga 35 mm square ataupun separuh daripada saiz kabel fasa jika saiz kabel fasa melebihi 35. Ini saiz untuk pengalih pembumian. Okey, ni awak dah biasa dekat KFA dia kena ada ni. Okey, untuk terminal bumi, berfungsi sebagai tambatan untuk kabel bumi bagi litar lah. Okey, ni cikgu pergi lajunya sebab awak dah belajar semalam. Dan untuk sistem pembumian dia kena ada dua benda ni. Kita panggil dia sebagai kotak bumi. Yang ni yang berada di atas tanah. So kalau jumpa kotak ni jangan pandai-pandai nak sepak dia lah. Kan boring-boring pergi sepak kotak ni. Sebab ada kotak yang dibuat daripada PVC ataupun PVK, yang jenis warna hitam ni jenis PVK. Ada juga kotak pembumian yang diperbuat daripada konkrit. Dia ni berfungsi sebagai perumah lah. Mana di dalam ni akan ada elektrod dia. Kuprum dia yang kita tanam ke dalam tanah. Jadi fungsinya adalah untuk cikgu sambung habis. Melindungi rod bumi dan kabel bumi daripada kerosakan mekanikal. Okey, so ingat kotak bumi akan ada dua jenis.
Sama ada jenis PVK, plastik warna hitam macam ni, ataupun yang dibuat daripada konkrit lah, dia simenkan. Okey. Lepas tu dia ada elektrod bumi. Elektrod bumi ni dia bersalut dengan kuprum, berfungsi sebagai menyambungkan konduktor bumi. Maknanya benda ni, elektrod bumi ni, kita akan tanamkan dia ke dalam tanah lah. Tanam dalam tanah ni bukan dia terkeluar, maknanya kena direct masuk ke dalam tanah. Hanya tertinggal sedikit bahagian hujung dia ni, bahagian berulir ni, untuk kita penandakan dengan kotak bumi. Okey, maknanya nanti ujian nak buat amalan elektrod bumi ni penat sikit lah. Sebab tu nanti kalau amalan elektrod bumi, cikgu akan buat berkumpulan lah. Okey, sebab ada yang nak ketuk, dah ketuk masuk ke dalam, nak kena cabut balik pula. Okey, ni kabel bumi, ni akan dipasangkan. Inilah kabel yang disebutkan bersaiz antara 16 mm² hingga 35 mm² tu. Ni kabel dia sangat besar. Okey, so inilah cara dia macam mana kita nak ikatkan dia punya kabel bumi pada rod kuprum tu. Ni yang cikgu cakap tadi, rod kuprum tu mesti ditanam sehingga ke dalam tanah. Terkeluar sedikit untuk nak memudahkan kita nak buat ikatan dia. Okey. Ni cara nak pasang komponen dia lah. Ni dalam pipe PVC ni yang dah disambungkan daripada kotak KFA kita. Daripada kotak KFA tadi yang terminal bumi. Kejap cikgu back takut awak tak jelas. Ni yang daripada sini ni. Kan wiring kita semua, semua masuk sini. Dan satu kabel keluar. Ini kabel saya besar. Kita akan sambung ke bahagian luar rumah. Ni kita nak tanam di dalam tanah lah. Okey, ke elektrod bumi tu. Maknanya kita akan cover dia. Kita akan cover dia dengan ni pipe PVK ni. Pembuluh PVK. Okey. Ada setengah dia buat dengan besi. Timah dia. Kalau jenis warna timah ni biasa mudah akan berlaku kecurian lah. Biasa orang akan ambil sebab tembaga dia tu, kuprum dia tu boleh dijual dengan harga yang sangat mahal. Okey. Sebab tu kalau jenis rumah apartmen ke flat ke, selalu akan berlaku kecurian timah tu, kuprum tembaga dia tu. Okey, lepas tu kita kena gali lubang sedalam 6 inci untuk kita nak memuatkan kotak pembumian. Kita kena buat kotak pembumian tu. Sebab kalau tak ada kotak pembumian, nanti orang ingat tu ataupun sebagai perlindungan untuk tak nak kena sepak. Okey, tersepak ke apa semualah. Okey. Tu kena tanam rod kuprum, masukkan sekali dengan dia punya pengunci dia lah. Rod kuprum ni mesti ditanam ke dalam tanah. Sebab tu cikgu kata bahagian amal ini akan penat sikit. Okey. Kalau lah kawasan tanah yang kita nak tanam tu keras, kita tuang air sikit. Okey, ada juga peraturan, ada orang kata kita tabur garam ataupun minyak bahagian keseluruhan ni untuk nak melembutkan tanah dan juga menambahkan kualiti ujian bacaan ujian perbumian tu. Okey. Ni cara kita tanam kotak dia apa semua. Ni rasa Cikgu Faizal tunjuk semalam. Lepas tu kita ikatkan kabel lah. Dan pastikan kabel tu diikat dengan ketat. Dengan pengunci dia tu, dengan clip rod ni panggil. Okey, barulah kita cover. Yang kena ingatlah, dia punya kotak dia tu mestilah berada di dalam tanah. Okey, dan pastikan juga jangan sampai tanah tertutup pada bahagian tu. Okey. So untuk hari ni ni, tadi cikgu revise balik. So untuk hari ni cikgu nak sambung macam mana kita nak buat pengujian pembumian. Okey. Bila kita nak buat pengujian pembumian ni, kita akan guna meter khas yang dipanggil sebagai Earth Resistance Tester ataupun meter penguji bumi. Jadi dia guna untuk menguji kesesuaian tempat elektrod bumi yang ditanam. Maksudnya dengan bantuan meter ni, kita boleh set kat mana kita nak tanam rod tu sesuai tepat untuk kita nak buat pembumian. Katakanlah kita dah ketuk, dah korek tanah apa semua, ketuk rod kuprum sampai ke dalam. Lepas tu bacaan yang dapat tu besar sangat sampai beratus-ratus ohm. Tu tak sesuai sebab bacaan
yang paling sesuai untuk nak buat pembumian ni adalah sekurang-kurangnya mesti dapat 10 ohm. 10 ohm tu adalah bacaan yang paling baik. Maknanya kalau dapat dengan meter dapat 10 ohm, maknanya kawasan tu sesuai untuk nak buat pembumian. Kalau tak sesuai, awak kena cabut balik kuprum tu, tanam balik di kawasan lain. Okey. Sebab kita kena cari kawasan yang betul. Sebab pembumian ni sebagai perlindungan kita punya rumah tu. Okey. So ini kita nak belajar lah macam mana cara yang betul nak buat ujian pembumian. So ingat alat dia adalah meter penguji bumi. Okey. So juga korang tak lupa ujian keterusan, ujian kekutuban, kita akan guna meter pelbagai. Bacaan dia kalau kekutuban 0 ohm dan juga keterusan. Terminal kita akan uji live dengan live, neutral dengan E. Kalau ujian penebatan yang kita nak uji untuk ketahanan penebat tu ataupun ketahanan kabel kita, kita akan guna meter penebatan. Tamatan dia live dengan neutral, live dengan E, neutral dengan E. Okey. Tapi untuk ujian pembumian ni kita akan guna meter penguji bumi. So cikgu harap tak lupa lagi benda-benda tu. Okey. Sebab semalam pun Cikgu Faizah kata ada lagi yang tertukar. Litar lampu berapa ampere, soket berapa ampere. Tolong ambil berat sikit benda tu. Okey, kita kenal dulu dengan alat dia. Inilah alat yang dinamakan dengan meter penguji pembumian. Ni bentuk alat dia. Okey, dekat bengkel kita guna jenis digital lah. Okey. Kalau awak tengok dekat alat ni, ni sama akan ada button pelaras kita untuk setting dia. Lepas tu dia akan ada 3 terminal dekat sini. Okey, akan ada terminal untuk hijau, kuning dengan merah. Okey, setiap terminal ni ada masing-masing ada peranan dia lah. Ni kita panggil sebagai E. Ni biasa kabel warna hijau E. Yang tengah ni kuning P, tak jelas sikit gambar cikgu Dan P dan juga C. Okey. Antara ketiga-tiga terminal ni, E dengan C ni kita akan tetapkan. Kita tak akan ubah kedudukan rod nanti. Yang P sahaja, untuk phase sahaja yang kita kena ubah. Okey, tak banyak lagi kita tengok gambar dia. Ni pelaras dia. Ni kita akan set lah untuk nak laras kepada berapa ohm. Okey. Dan juga kat sini juga akan ada button test lah. Maknanya button test ni berperanan kalau awak dah check semua, dah cucuk kabel, apa semua, dah klik kabel pada rod kuprum apa semua. Kalau kita tak tekan button test ni, dia tak akan keluar nilai. So kita kena tekan button test ni pusing, barulah akan keluar bacaan nilai kat sini. Okay. Dan button test ni juga akan berfungsi untuk kita nak check adakah bateri meter ni masih dalam keadaan baik ataupun tidak. Okay, jadi untuk meter penguji pembumian ni akan ada 3 kabel lah. Kabel E, kabel P dan juga C. Okay, kita tengok Okay, sambungkan terminal E ke elektrod yang hendak diuji. Biasanya kalau kat sini ni dia akan sambungkan dengan kabel warna hijau. Sambungkan terminal P pada pancang voltan ataupun dipanggil spike potential, kabel warna kuning dengan jarak 10 meter daripada elektrod bumi. Maknanya elektrod bumi kat tengah, jarak ke tepi. Okey, sekejap. Nanti ada gambar ni Okey, dan seterusnya sambungkan terminal C. Okey, dia panggil pada pancang arus, kita panggil sebagai spike current. Sebab tu nama dia C. Current tu untuk arus kabel merah pada jarak 20 meter daripada elektrod bumi. Maknanya kat sini, kalau dah cikgu bagi gambarannya secara mudah, macam mana kita nak tanamkan elektrod bumi tu. Sekejap kita keluarkan dulu. Maknanya elektrod bumi. Okay. Maknanya ni elektrod bumi kat sini. Ni kita punya elektrod dia. Okay. Maknanya ni akan sambung dengan kabel hijau lah. Ni akan sambung kabel hijau sini. Ataupun E. Lepas tu kita ukur dengan jarak 10 meter. Kita akan sambung pula dengan batang rod satu lagi. Okay, ataupun pancang dia. Yang besi warna putih tu cikgu dah tunjuk pada kelas yang sebelum ni. Ni jarak dia 10 meter. Yang ni kita akan shortkan dengan P. Okay.
Lepas tu jarak lagi daripada elektrod bumi sampai ke jarak sebanyak 20 meter. 20 meter kita akan sambung pula kat sini dengan pancang C. Jadi untuk E ni hijau kat sini dengan C ni dia akan stay. Yang akan berubahnya P ni. Maknanya P ni nanti kita akan ubah pergi ke atas. Sini P. Sini pun kat sini. Sebab kat sinilah kita akan kira dia punya Z dia nanti. Dia panggil galangan. Macam mana nak ubah ni? Ni jarak ke sini pula 6 meter. Okey, jarak ke sini 6 meter. Maksudnya ni dapat Z yang pertama, ohm yang pertama, ni dapat Z yang kedua, ni dapat Z yang ketiga. Sekarang ni cikgu nak tekan kat sini, yang warna kuning sahaja kita akan ubah kedudukan. Ni, color sikit lah. Yang ni sahaja kita akan ubah kedudukan. Yang lain tu kita akan staykan dia. Okey. Tak apa, kalau tak jelas kita tengok next slide. Okay. Ujian perlu dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Ujian ni perlu dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali untuk nak dapatkan bacaan yang lebih tepat. Okey, maknanya kalau dapat bacaan pertama tu tak tepat lagi lah. Maknanya kena ambil sekurangnya 3 bacaan. Sebab itulah kita akan ubah dia punya yang kuning ni. Okey, kemudian dia akan pergi kepada bahagian atas. Z yang pertama lah ni, Z1 kat sini. Ni dia ukur Z2 kat bawah ni. Dia ukur Z3 kat sini. Macam tu. Okey. Rajah, ni cara nak menentukan kedudukan pancang voltan. Okey, yang diubah pada 3 kedudukan berbeza untuk mendapatkan bacaan pengujian. Okey. Kenapa kita perlu buat kedudukan berbeza ni adalah untuk mengelakkan daripada mendapatkan bacaan yang tidak tepat disebabkan oleh kawasan rintangan yang bertindih. Maksudnya kita nak checking dia mesti dapat pada kawasan yang tepat. Okey, cikgu ulang sekali lagi. So untuk E, rod kuprum kita akan tanam di sini. Okey, sekejap cikgu keluar dia punya laser dulu. Maksudnya untuk kabel E ni kita akan tanam di sini. So sini akan stay lah. Okey. Lepas tu untuk kabel kuning ataupun potential current, potential tadi dia panggil apa ni? P ni. Spike potential. Spike potential maksudnya ukur pada jarak 10 meter. Okey. Kuning ni ingat jarak dia 10 meter. Kita pun tanam dia punya pancang dia. Jarak kat sini ingat mesti 10 meter. Okey. Lepas tu ukur pula yang C. Jarak yang C ni, kabel dia sejauh 20 meter. Kita tanam pula dia punya pancang untuk 20 meter. E dengan C ni akan stay. Yang kuning sahaja ni. Pace yang untuk pace sahaja kita akan ubah. Okey. Potential. Dia panggil potential. Yang warna kuning saja kita akan ubah. Yang pergi ubah ke kiri 6 meter, ambil bacaan. Ataupun 6 meter ke bawah, ambil bacaan. Maknanya akan ada 3 nilai lah. Z1, Z2 dengan Z3. Okey. Boleh ke dulu setakat ni? Boleh ke? Boleh. Okay. Boleh. Alhamdulillah. Okey, kita tengok jadi bila kita dah dapat tadi bacaan Z1, Z2, Z3, kita ambil bacaan dia secara purata. So 10 katalah Z1 dapat 10, Z2 dapat 10, Z3 dapat 10. Jumlahkan, lepas tu kita bahagikan 3. Nanti akan dapat bacaan yang lebih tepat iaitu 10 ohm. Tapi kalau dekat kawasan sekolah kita tu bila cikgu buat amali semua ni, sukar nak dapat bacaan 10. Yang lebihnya sampai beratus-ratus dapat bacaan dia. Tapi kat Padang dapat. Okey. Ni contohlah. Bacaan pertama direkodkan. Kedudukan pancang voltan Z1 dapat 10 ohm. Bacaan voltan Z2. Pancang voltan Z2 dapat 10 ohm. Dan bacaan 3 dapat 10 ohm. Okey. Ni kalau secara meter lah. Maknanya ni tadi ingat yang kabel merah ni jaraknya 20 meter, kabel kuning tu 10 meter.
Okey, jap. Okey, ni jarak dia 20 meter. Ni jarak dia 10 meter. Yang ni dia rasa 10 meter juga ni daripada meter kita. Okey. Lepas tu yang kuning sahaja kita akan ubah sama ada ke sebelah kiri 6 meter dan juga ke sebelah kanan 6 meter lah. Okey. Tapi awak jangan anggap benda ni susah. Ujian pembumian ni senang saja. Okey, tak perlu kita nak buat wiring kabel-kabel. Yang penatnya nanti nak ketuk dia punya kuprum tu ke dalam tu. Okey, kita tengok langkah dia yang macam mana yang betulnya. Okey, yang pertama, keluarkan kotak pembumian dari permukaan tanah untuk memudahkan kerja-kerja pengujian. Ni kita dah siap buat dah semua ni, kabel apa semua, apa dia punya kotak, dia punya rod kuprum dah tanam siap-siap dah. Okey, kalau ada kotak kita keluarkan dulu. Okey, lepas tu kita akan sambungkan terminal E kabel hijau pada alat penguji rintangan bumi ke elektrod bumi. Maksudnya kita akan klipkan dia kat sini. Kita klipkan dia pada rod kuprum yang kita tanam di dalam tanah. Okey, ni memang kena main kerja berat sikit lah. Okey, ni yang cikgu panggil pancang tadi, besi ni. So, besi ni kita akan guna dua. Satu yang warna kuning, satu yang warna untuk kabel kuning. Besi ni semua warna macam ni. Okey, tapi kita kena tanam dua sebab satunya untuk elektrod P bagi kabel yang berwarna kuning, dan satu lagi untuk kabel P yang berwarna merah. Okey, tapi yang warna kuning ni kita akan ubah nanti 6 meter ke kiri, 6 meter ke kanan. Okey, yang ni pun sama juga, kena tekan dia sampai ke dalam. Nak guna tukul pun boleh, ataupun kalau kaki dia kuat, dia boleh pijak je lah. Okey, tapi make sure kena ke dalam Sebab tu kalau awak tengok bahagian pancang ni ada bahagian tepi ni sikit lekuk sikit tu. Nak memudahkan kita klip kita punya tambatan kabel meter tu. Okey, sama juga pancangkan elektrod C mengikut jarak kabel merah yang diberikan. Okey, ni 20 meter. Tapi awak jangan risaulah. Bukannya nak perlu ukur sampai 20 meter apa semua. Sebab kabel dia ni memang dah bersaiz 20 meter dah. Yang kuning pun sama, saiz kabelnya 10 meter. Cuma nanti kita nak ukur tu jarak 6 meter ke kiri, 6 meter ke kanan. Okey, tapi saiz kabel dia tu memang dah ikut dah 10, 10, 20. Okey, so tak payah nak pening nantilah. Okey, bila kita dah siap semua, dah tanam kabel, dah cucuk dia punya klip apa semua tu, kita pun laraskan tombol pada voltage untuk menguji voltan. Setting pada point voltage. Okey, ni. Tak nampak ni, earth voltage. Okey. Pastikan bacaan voltan tidak melebihi 10 volt. Ni bukan macam wiring 240 tu. Kita nak check pembumian tu mesti sekurang-kurangnya tidak melebihi 10 volt. So, nanti bacaan dia keluar dekat meter LCD tu lah. Okey. Lepas tu kita pun laraslah kepada 2000 ohm. Tadi kita dah check voltan dia dah. Dah check voltan, laras pada ni julat volt fasa dulu. Okey, laras pada volt fasa. Check dulu mesti dapat bacaan 10 volt. Barulah kita pusing pula dia punya pelaras dia ni kepada kadaran 2000 ohm. Okey, 2000 ohm. Lepas tu kita pun tekanlah pun nak uji dia ni. Dia kena tekan dan pusing. Sebab tu dekat meter tu dia tulis press to test. Okey, mana tekan, pusing, akan dapat bacaan. So dapat bacaan yang pertama. Macam ni dapat 10 ohm. So kita pun catatlah dia punya rekod dia. Okey. Lepas tu kita pun dengan menggunakan kaedah yang sama, pancang P yang kita kena ubah yang pancang P ni. Yang P ni yang ni. Dia punya pancang yang warna kuning ni. Dia punya ni, sebab tu yang kedua ni kita yang kuning dengan merah kita dah tak guna probe dah. Kita tak guna elektrod, kita guna pancang ni sebab nak mudah kita alihkan dia. Okey, sebab kita nak kena adjust dia. Sekejap cikgu back balik yang ni. Yang kuning ni kita nak kena ubah. Tadi dah dapat dah bacaan yang pertama 10 ohm tu. Kita ubah pula 6 meter ke kiri daripada Z1 yang kita kira tadi. Ubah ke bawah ataupun ke kiri.
sama juga ubah ke atas ataupun ke kanan ikut pada kita punya kedudukan. Maknanya dapatlah baca untuk Z2 dengan Z3 pula. Okey. So ketiga-tiga bacaan tu kita rekod. Okey, kita rekod, kita pun buatlah dia punya pengiraan, iaitu sekejap. Tulis apa dekat situ. Buat rekod seperti macam ni. Ni. Ambil nilai Z1 tambah Z2 tambah Z3, bahagikan dengan 3. Seolah-olah kita nak ambil purata. So ingatlah, bacaan pembumian yang paling bagus adalah bernilai sebanyak 10 ohm. Kalau lebih daripada 10 ohm, kalau dapat sampai beratus, awak kena ubah dia punya kedudukan elektrod pembumian tu tadi, elektrod cuprum tu. Namanya kawasan tu tak sesuai nak dijadikan pembumian. Okey. So macam biasa, bila dah siap semua pembumian, kita kena buat rekod dia lah sebagai pengesahan. Okey. Sedikit info. Sekiranya bacaan rintangan elektrod bumi yang diperoleh adalah tinggi, dia ada beberapa faktor yang menyebabkan bacaan bumi itu tinggi. Okay, yang pertama disebabkan oleh kerosakan pada rod bumi. Tambahkan kedalaman rod bumi atau tambah 2 atau 3 lebih rod bumi dan sambungkan secara selari sehingga mendapatkan bacaan yang diberikan, yang dikehendaki. Kalaulah awak kira dapat lebih daripada 10 ohm, cara yang lainnya kita ubah kedudukan lah, ataupun kita tanam lagi banyak-banyak dia punya rod cuprum tu. Okey. Lepas tu kalau seorang profesional, dia tak akan guna tukul lah. Dia akan guna dia punya hacker dia yang jenis tukul pengetuk yang elektrik tu. Itu lebih cepat, tapi kat bengkel kita tak ada lah benda tu. Okey, kalaulah disebabkan bacaan tinggi sebabkan tanah yang tidak sesuai, keadaan tanah yang berpasir dan kering akan memberikan kesan pada nilai rintangan tinggi. Maknanya, dia tak boleh tempat yang jenis kering sangat dan jenis yang berpasir sangat. Jadi kalaulah tak ada juga kawasan tu, semua berpasir yang kuat ataupun jenis tanah yang kering, keras sangat, so cara dia, kita kena campurkan garam pada tanah tersebut dan basahkan tanah kerana kandungan tanah dan garam akan memberikan kesan konduktor yang lebih baik. Inilah cara-cara yang perlu kita buat kalau berlakunya masalah nak dapatkan bacaan rintangan yang lebih tepat lah. Bacaan tepatnya sekurangnya mesti kena dapat 10 ohm. Okey. Ada soalan tak? Nak habis dah ni? Tak ada. Tak ada Okey, kita tengok video sekejap. Boleh dapatkan buku ni dari ST. Maksimum adalah 500 ohm. Kenapa berhenti pula ni? Sekejap. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk membuat ujian rintangan elektrod bumi. Okey, peralatan yang diperlukan. First, mestilah ada elektrod bumi. Okey, elektrod ni saya dah tajamkan pada bahagian hujung. Okey, saya dah tajamkan supaya senang untuk masuk ke dalam bumi bila kita cucuk dia. Okey, seterusnya kabel. Okey, kabel 10mm, kabel hijau. Kita punya kabel 10mm. Dia punya kotak chamber, kotak pembumian. Hammer, okey, untuk ketuk. Dan kayu lah untuk lapik supaya bila kita ketuk, trip dia tak rosak. Clamp, kita nak ketatkan kabel pada elektrod. Dan meter. Okey, kita pakai meter. Earth tester. Okey, earth tester. Elektrod kita akan tanam dalam tanah dan kita akan ketuk dia menggunakan hammer. Kita tak ketuk direct, kita akan guna kayu untuk lapik, barulah kita akan ketuk. Okey. Okey, contoh. Okey, kita letak kayu, kita akan ketuk. Okey, tujuan dia adalah untuk mengelak daripada trip ni rosak. Okey, kalau kita nak sambung lagi satu lagi elektrod,
So dia punya trik ni tak rosak, senanglah kita nak sambung. Okey, ataupun kita pakai tool. Okey, kita sambungkan tool. Kita letakkan, lepas tu kita masukkan drill. Okey, drill saya pakai drill ni. So kita masukkan drill. Kita pakai yang bahagian head. Okey, bahagian head, so dia akan tolaklah macam pahat tu. Okey, ataupun kalau ada bajet, kita boleh beli mesin untuk nak tanam elektrod. Okey, ada mesin dia. Kabel 10 mm kita akan ketatkan dengan menggunakan clamp. Okey, clamp kabel. Okey, lepas tu kita akan ketatkan dia. Ini contoh kabel yang kita dah clamp. Okey, so kita akan ketatkan skru pada bahagian bawah tu. So elektrod dengan kabel tu akan makin ketat lah. Ataupun ada pelbagai cara kat luar sana. Biasanya orang akan buat, ada yang bakar timah, ketatkan lagi elektrod dengan kabel dan sebagainya. Okey, sini ada dua buku rujukan daripada ST, Suruhanjaya Tenaga. Kalau kita tengok yang sebelah kanan ni warna merah, cetakan dia tahun 2008. So ni yang lama. Okey, yang lama. Dan yang color putih ni yang terbaru lah. Terbaru pun tak baru, tapi yang ni lah yang diguna pakai. Yang terkini daripada Suruhanjaya Tenaga, cetakan tahun 2015. Okey, cetakan tahun 2015. Tapi yang ni tak ada dalam dia punya website. Yang ni kalau nak kena call, kena order lah. Okey, kena call ataupun kena order. Kalau yang 2008 ni masih lagi ada dalam website, tapi yang ni dah out of date lah. Dia dah ketinggalan sikit. Banyak info-info yang terbaru dia dah dimuatkan dalam cetakan tahun 2015 ni. Okey, dan terutamanya pada bahagian elektrod ataupun pada bahagian pembumian. Okey, yang paling ketara adalah pada bahagian pembumian, yang paling ketara. Okey, yang paling ketara adalah pada bahagian elektrod bumi sendiri. Okey, rintangan elektrod bumi. Okey, kalau kita boleh fokus, kita tengok sikit. Rintangan elektrod bumi yang terbaru daripada ST, daripada Suruhanjaya Tenaga adalah 500 ohm. Okey, elektrod bumi perpasangan yang dilindungi oleh PAB. PAB itu adalah pemutus arus baki. Okey, maksimum 500 ohm. Kalau dapat bawah 10 lagi cantik. Tapi kat sini dia dah bagi kelonggaran, maksimum adalah 500 ohm. So kalau tak dapat 10 ohm, dapat 100 pun masih lagi dalam range yang dibenarkan. So jangan salahkan kalau adik-adik daripada politeknik pasang elektrod, rintangan dia dapat 100 ohm, sebab ST dah luluskan garis panduan yang terbaru. Okey, rintangan elektrod terbaru maksimum 500 ohm. Tapi kalau dapat bawah pada 10 lagi cantik, lagi bagus. Dan yang bawah tu masih lagi sama, elektrod bumi untuk penangkat kilat. Okey, penangkat kilat masih lagi 10 ohm. Okey, kalau yang dulu kalau yang dulu yang tahun 2008, betul. Kalau yang dulu tahun 2008, okey, elektrod bumi dia 10. Okey, rintangan elektrod bumi mestilah
maksimum 10 ohm dan penangkat kilat 10 ohm. Itu adalah maksimum. Okey, lagi rendah lagi elok. Tapi ini yang dululah. Yang terbaru, ST dah keluarkan garis panduan yang terbaru. Maksimum adalah, okey, yang terbaru daripada ST. Boleh dapatkan buku ni dari ST. Maksimum adalah 500 ohm. So, abang-abang, otai-otai kat luar sana, kalau adik-adik daripada Politeknik pasang elektrod 100 ataupun 200 ohm, nilai dia tak salah ya. Tak salah sebab ni adalah peraturan daripada ST. Tapi sekiranya dapat bawah pada 10, lagi baguslah. Lagi bagus. Untuk menguji rintangan elektrod bumi, kita akan gunakan meter elektrod bumi lah. Okey. So kat belakang ni ada tempat cucuk wire hijau, kuning dan merah. Earth potential current. Okey. Earth potential current. Okey. So kita akan sambungkan dengan wire yang hijau. Kita akan sambungkan pada elektrod hijau. Yang ni kita akan sambungkan pada elektrod yang kita akan tanam. Yang kuning, okey, kabel kuning kita akan letak pada pacang yang Z1, Z2 dan Z3. So kita akan gerakkan. Semasa berada di Z1, kita akan dapatkan nilai dia berapa bacaan, dan kita akan gerakkan sebanyak 6 meter ke Z2, dapatkan bacaan. Seterusnya kita akan gerakkan ke Z yang ketiga dan kita akan dapatkan bacaan dia. Okey, nilai ketiga-tiga Z tadi kita akan campur dan bahagikan dengan 3. Okey, kita dapatkan purata. Kabel merah mana? Kabel merah yang ni, yang panjang tu, kita akan letak kabel merah. Okey, ini kabel merah memang panjang. So kita akan letakkan pada tempat rack tu lah. Okey, tempat merah. So ini konsep ataupun ini kaedah dia. Okey, kita akan campurkan keseluruhan dan bahagi 3. Ini contoh contoh pengiraan dia. Right, let's go. Okey, sebenarnya saya akan tunjukkan cara untuk menanam elektrod bumi. Okey, dan kita akan guna lema dan kayu lah untuk dia masuk dalam. Okey, elektrod dah siap tanam. Lepas ni bolehlah kita dapatkan bacaan rintangan elektrod bumi, dan lepas tu barulah kita akan sambungkan kabel. Yang hijau ni kita akan masukkan pada elektrod. Okey, yang hijau kita dah tanam kita dah sambung dekat elektrod. Yang merah dengan yang kuning ni kita akan pasang dia punya pacang lah. Okey.
Ni merah. Sana kuning. Kuning. Sini hijau. So, jom dapatkan bacaan meter. Z1. Check battery. Battery good. Check earth voltage. Earth voltage 0 volt. Okey, seterusnya kita nak check rintangan. Kita ambil julat yang paling besar. Okey, nilai kosong ataupun tak boleh nak baca. Darab 10. Okey, darab 10 pun nilai kecil bawah pada 1. Darab 1. Darab 1 kita dapat 6. 5.9 ataupun 6 lah. Okey. Hai. Okey, 6. Hai, apa ni? Okey, 6. 6 ohm. Okey, 6 ohm Z1 bersamaan dengan 6 ohm. Alright. Seterusnya Z2. Gerakan 6 meter. Z yang kedua, okey, setkan meter pada check battery. Bagus, good. Seterusnya check voltage dalam bumi. Earth voltage, okey, 0 volt. Kita dah tekan, masih lagi 0 volt. Seterusnya kita pergi pada julat yang paling besar untuk dapatkan rintangan. Darab 100. Okey, darab 100. Kosong ataupun nilainya terlalu kecil. Okey, kita turunkan julat kepada 10, darab 10. Okey, nilai pun ada tapi terlalu kecil untuk dibaca. Kita darab 1. Oh, kita dapat 8.4. Okey, Z2 8.4. So seterusnya Z yang ketiga.
Seterusnya Z yang ketiga. Okay, first check battery. Battery good. Check earth voltage. Earth voltage 0 volt. Okay, setkan pada julak yang paling besar 100 ohm. Tak boleh baca, nilainya terlalu rendah. Darab 10. Okay, kita rendahkan lagi. Darab 1. Oh, okay. 9.46 untuk Z3. Okey. 9.6. Okey. So ni yang jadi ni data yang kita dapat tadi. Z1 6 ohm, Z2 8.4, Z3 9.6. Okey. So Z total apa ya? Z3 sama dengan Z1 plus Z2 plus Z3 bahagi dengan 3. Okey. 6 plus 8.4 plus 9.6 bahagi 3 sama dengan 24 bahagi 3 8 ohm. So okeylah, dapat 8 ohm. Okey, so nilai rintangan elektrod bumi kita tadi 8 ohm. Alright, so terbaik ni 8 ohm ni terbaik. Kalau ikutkan ST, maksimum, nilai maksimum yang diberi adalah 500. Tapi kalau dapat bawah pada 10, bonus. Okey, dapat bawah pada 10, terbaiklah. Alright. Okay, kita sambungkan kabel bumi ke DB. Kabel bumi saiz 10 mm tadi kita sambungkan ke DB. So kita ketatkan. Okay, dan hujung satu lagi kita sambung kepada elektrod kat luar lah. Alright, let's go. Ini adalah contoh elektrod yang telah siap ditanam dan diikat dengan kabel. Okay, kita ketatkan kabel dan siap, boleh tutup. Okey. Sampai sini saja video berkaitan dengan ujian rintangan elektrod bumi. So kita akan jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dapat tak ada.